Di Singapura boleh tak kita park waktu jam kita sembahyang? Tidak boleh. Terpaksa diredah juga. Bagaimana asar tinggal berapa minit sahaja? Maka saya katakan, oleh kerana anda sudah usaha tadi nak sembahyang asar, anda tidak berdaya, oleh kerana asar tidak boleh dijamak dengan maghrib, maka sembahyang dalam kenderaan. Dia pun heran, macam mana sembahyang dalam kenderaan? Betul tak sama soalannya? Saya katakan, kan anda bawa kereta, bila jam kan berhenti, kan? Dinamakan jam kan ada banyak berhenti. Pada masa itu tangan kita di depan, ataupun tempat seat kita buat seperti ini. Buat seperti ini, sapu muka, sapu tangan, qamat. Qamat, kita pun takbir solat dengan pegang steering. Kita baca doa iftitah dulu. Lepas baca doa iftitah, kita baca Fatihah. Kalau kereta bergerak, kita tekan minyak bergerak. Ya kan? Kalau untuk lampu merah, kita tengok lampu merah, kita stop. Kalau lampu hijau, kita jalan. Jangan halang orang di belakang. Dan solat terus. Dan solat kita pada masa itu bukan tengok tempat sujud, tapi tengok di depan. Kalau tengok tempat sujud, subhanallah, macam-macam kita langgar. Iya kan? Dan kita dibolehkan waktu sembah tengok kiri kanan. Kalau tak ada lampu merah, jangan berhenti. Jadi di sini solatnya ikut kemampuan kita. Bila kita sujud, kita tundukkan sedikit daripada kita rukuk, dan baca bacaannya, dan hati kita tahu bila waktu sujud, bila waktu rukuk, dan seterusnya. Kalau kamu tak sembahyang, tinggalkan sembahyang pada masa itu, apa hukumnya? Kafir. Jangan takut nak katakan kafir. Kenapa takut nak katakan? Kamu nak pilih kafir atau sembahyang? Sembahyang. Tapi jangan cari-cari supaya dapat sembahyang dalam kereta seperti itu. Kalau boleh berhenti asar, berhenti dulu. Begitu juga yang naik motor. Yang naik motor tidak ada sembahyang qasar ataupun sembahyang tamam di atas motor. Kenapa? Tak ada istilah jam. Nanti kita katakan dalam kereta boleh, bawa motor pun nak sembahyang. Tidak boleh. Sebab motor kita boleh diselit sana, selit sini dan boleh keluar. Tapi kalau kereta tak boleh keluar. InsyaAllah dapat dipahami ini. Mudah-mudahan antum dapat manfaat daripada kuliah yang sedikit ni, InsyaAllah. Ya, teruskan sahabat. Bagaimana? Iya. Sebaiknya apabila antum melebihi waktu yang panjang seperti itu, berniat tamam. Iya, sebab kita katakan, kita tak nafikan bila kita qasar ada hadiah daripada Allah. Tetapi kan banyak solat-solat sunnah yang ingin kita lakukan. Ya kan? Seperti qabliyatul zuhur, ba'diyatul zuhur, qabliyatul asar, ba'dal maghrib, qabliyatul isya' ba'dal maghrib, qabliyah ba'diyah, banyak sangat ya sembahyang sunnah. Kenapa kita tinggalkan? Jadi kalau boleh, bila dah lama sangat di sini, kita niat mukim. Kita niat mukim buat bagaimana orang sini melakukannya. Itu lebih baik. Tetapi kalau kita nak niat, katakan musafir terus, tak jadi masalah. Sebab tidak ada penetapan waktu. Tetapi kalau dah kahwin dengan orang sini, tidak boleh kasar ya. Dah kahwin? Belum. Kahwin orang sini belum ya? Ni dah kahwin? Bila kahwin dengan orang sini tidak boleh. Sebab bila kahwin dengan orang sini, bermakna kita sudah mukim di sini. Nanti ada dalilnya di sini. Bagaimana Uthman dia solat tamam di Mina atau di Mekah? Kerana dia tak ahal. Dia menjadi ahli mukim kerana dikahwin dengan orang Mekah. Nanti ada sambungannya di sini, insya-Allah. Iya. Teruskan sahabat. Yang sebelah kanan dulu, insya-Allah. Pelajar yang duduk di Kuala Lumpur, tapi belajar di Jogja, kita bisa belajar lepas tu dia balik rumah. Betul. Kalau ikut apa yang kita pelajari, kalau orang nak masuk Mekah, keluar tajuk tetapi masih ada kaitannya. Nak masuk Mekah, 3 orang yang masuk Mekah tidak kena dam kalau dia tak pakai ihram. Pertama, orang yang belajar. Sebab belajar kena mukim. Kedua, orang yang sakit kerana berubat. Ketiga, orang yang sesat. Jadi kalau orang-orang ini masuk ke Mekah tak pakai ihram, dia tak kena dam. Termasuk yang dikatakan pelajar. Kerana pelajar kalau boleh sampai satu negeri dia kena mukim. Kalau tidak, dia tak boleh tuntut ilmu. Jadi bagi sahabat-sahabat kita yang katakan dia belajar di mana, di Johor, sedangkan dia orang Kuala Lumpur, dalam perjalanan ke Johor dia kena
kasar. Tetapi bila duduk di Johor, lebih baik dia tamam. Lebih baik dia tamam. Ulang lagi sekali. Kita bukan kias, tetapi inilah sebenarnya. Kenapa orang pergi Mekah ataupun masuk ke kawasan Kaabah Mekah ataupun Masjidil Haram di Mekah tidak dikenedam kalau 3 jenis orang ni. Pertama, orang belajar. Saya dapat mendadak beasiswa ke mana? Ke Saudi, ke Mekah. Saya katakan dengan Syekh yang interview, Syekh, saya tak sempat, katanya dalam minggu ni tak kena siapkan pasport dan sebagainya. Arwah Ustaz Husin, Ustaz Banafiq ya, daripada Penang, diuruskan semua. Alhamdulillah. Bila saya dapat, saya katakan kepada Syekh, saya belum sempat itu ni. Anda berangkat saja. Anda cakap, anda belum siap ihram. Berangkat saja. Jadi dikatakan, orang yang nak belajar tak pakai ihram. Maka kata Syekh itu 3. Pertama, orang yang sakit nak berubat. Kedua, orang sesat termasuk. Dan ketiga, orang yang musafir. Kerana belajar. Jadi yang belajar ni, kalau boleh bermukim. Bekerja lain, belajar lain. Jadi kita galakkan orang yang belajar, mukim, niat mukim. Kerana itu yang diajarkan. Jadi kalau katakan, saya nak datang ke mana? Ke Kuala Lumpur. Saya nak belajar di Kuala Lumpur. Di sini saya kena tamam. Tapi dalam perjalanan, saya kena qasar. InsyaAllah ini dapat dipahami. Tapi kalau bekerja lain ya, kalau belajar, kita boleh tamam. Kalau boleh tamam, insyaAllah. Saya rasa sampai di situ kalau tidak ada soalan. Tadi sahabat sebelah kiri angkat tangan. Sama, ya. Kalau tak ada sampai di sini saja insyaAllah. Ya sahabat. Ikut kitab tadi tu. Ya. Sifat solat Rasulullah. Ya. Saya kira sebagai besar Ya. yang belum mengikuti track itu solat. Okey, subhanallah. Apakah cantik ni kalau dapat boleh dibuat lebih lagi? InsyaAllah. 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 Solat berarti sedikit lah. Iya, gini. Yang penting betulkan solat anda. Kuliah akan datang, saya minta sahabat-sahabat bawa sama ada buku ini atau yang saya dah ringkaskan buku ini, sifat solat Nabi. Tipis saja. Ulang lagi sekali. Pesan kepada sahabat-sahabat kita akan datang, solat qasar kita berhentikan dulu, tak jadi masalah. Pesan kepada sahabat-sahabat kita bawa sama ada buku ini atau buku yang saya tulis yang dah diringkaskan. Tadi ya, sahabat kita namanya Azman. Bila dia dengar kuliah saya katakan apabila baca tasyahud, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum tidak boleh dibaca lagi. Kita baca Assalamu ala nabi. Okey, di mana dalilnya? Di kitab ini, subhanallah. Buku surat berapa tadi ya? Cuba cari sama-sama. Bab tasyahud ya, bab tasyahud. InsyaAllah kita lihat di sini. Sabar tuan-tuan ya, belajar perlu kesabaran. Cuba lihat bab tasyahud. Di halaman 204. Buku ni nanti balik lihat di halaman 204. At-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu assalamu ala nabi. Kita dulu baca